Macam tadi kan, ni rumah tepi jalan. Kadang-kadang budak-budak rempit dalam kampung ni bunyi exhaust bising. Kadang-kadang dia menjerit-jerit sambil menyanyi. Saya boleh bersabar lagi. Walaupun kadang-kadang terganggu tidur ni kan. Macam stopa ni tu kan. Dia memperjuangkan ataupun video dia, konten dia lebih kepada orang kata budak rempit. Cerita pasal kelajuan, cerita pasal bikin motor, mencabar-mencabar, yang bahasa kasar ni menganjing. Sampai ada video dia yang meludah-ludah dah, kata motor dia paling laju lah, Seremban KL ke apa ke tu. Saya tengok Hakim Stopa ni dikaitkan dengan penampilan Long Tiger. Yang Long Tiger pun pernah jadi tetamu di beberapa acara di sekolah pun ada kan. Ni apa semua ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi, iaitu saya ingin bercerita tentang motor. Rempit lah senang cerita. Okey. Perkataan rempit ni ataupun nama rempit ni, sebenarnya saya tak suka sebut mat rempit sebab ada orang tegur mat ni dia datang dari mana? Dia seolah-olah macam dalam dunia Islam Muhammad. So disingkatkan jadi mat. So kenapa Muhammad, junjungan kita, nabi kita, rasul kita ini, nama yang berkaitan dengan Muhammad ni dijadikan mat rempit. Jadi saya suka sebut budak rempit lah. Tak tahulah kalau bapak budak pun ada nak merempit juga. Mana sekarang ni budak rempit ni dia terdiri daripada budak sekolah, remaja yang baru nak up, bujang, okey. Dan sekarang ni yang popular dalam dunia budak rempit, budak rempit tau, gambar rempit adalah Hakim Stopa. Okey. Sebenarnya untuk budak rempit ni, tak kira lah Hakim Stopa ke, exhaust bising ke, dia bawa laju ke apa ke, pada saya benda ni bukan senang dikawal. Sebab mereka sedang melonjak, membuak-buak. Mereka baru nak up. Jadi mereka inginkan sesuatu kepuasan. Saya cakap terus terang, saya dalam tahun 97 dulu pernah terlibat dalam kemalangan, yang mana saya memakai motor Kawasaki ZSR 250 bersama dengan geng-geng Klang Rider Club. Mungkin mereka sedang menonton video ni. Di depan saya sebuah kajibam itu telah mengambil seko dan saya belakang dia. Saya pun tak ingat macam mana. Dikatakan dia jatuh dan saya elak dia, dan saya masuk hospital 4 bulan. Dan kawan saya, panggilnya Wan, meninggal, dipahamkan di tempat kejadian. Jadi saya telah menjalani pembedahan tulang. Dalamnya ada 2 batang dan 12 skru. 1 batang 3 skru, 3 skru, 3 skru, jadi 12 skru lah. Dan nampak sihat kan? Alhamdulillah. Buah pinggang saya pada hari kejadian telah pecah sebelah kanan dan buang buah pinggang. Okey, itu ceritanya lah. Okey, jadi ini cerita pasal budak rempit ni. Memang saya cakap tadi lah, dia membuat-buat. Kita nak kawal diorang ni bukan senang. Kita tegah macam mana, kita adakan kempen keselamatan ke apa ke, budak rempit tetap akan ada generasi baru. Bukan senang. Sebab kita nak penuhi permintaan mereka untuk berlomba dan sebagainya. Trek lomba Batu Tiga pun dah jadi rumah. Sepang mahal. Dan trek-trek yang orang kata mungkin di Kuala Selangor ada. Dekat stadium tu kan, dekat parking tu. Tu ada trek dia. Tapi mereka lebih suka menonjolkan kehebatan mereka, berlomba secara haram, berlomba sesama sendiri di atas jalan raya. Okey, jadi kat sini saya tak kisah kan? Macam tadi kan, ni rumah tepi jalan. Kadang-kadang budak-budak rempit dalam kampung ni bunyi exhaust bising. Kadang-kadang dia menjerit-jerit sambil menyanyi. Saya pun tak faham. Tapi itulah dia. Tapi saya rasa, saya yakin saya boleh bersabar lagi kan? Boleh bersabar lagi sebab dia sekejap je. Walaupun kadang-kadang terganggu tidur ni kan. Okey. Jadi kalau budak-budak rempit ni macam stopa ni tu kan. Dia memperjuangkan ataupun video dia, konten dia lebih kepada orang kata budak rempit. Cerita pasal kelajuan, cerita pasal bikin motor, mencabar-mencabar, yang bahasa kasarnya menganjing. Sampai ada video dia yang meludah-ludah dah, kata motor dia paling laju lah, Seremban KL ke apa ke tu. Jadi saya pun tak apa tengok juga, tapi ternampak-nampak lah dia punya sedutan-sedutan tu. Okey. Jadi saya tak faham. Pada saya, budak rempit ataupun stopa ni pun, siapa-siapa lah yang rempit ni, pada saya tak kisah. Kadang-kadang saya naik kereta, naik motor, saya berada di jalan raya, tapi budak ni exhaust bising apa ke, saya cakap ulang balik banyak kali, saya tak kisah, tak boleh buat apa dah. Paling kuat pun adalah sikit maki hamun dah dalam hati ataupun itulah. Jadi kalau bayangkan ramai yang maki kan, maki dan maka terjadilah orang kata kemalangan. Mungkin akibat sumpahan atau maki hamun tu jadi kenyataan. Jadi kena hati-hati kalau ramai sangat menyumpah. Okay? Tapi saya cakap tadi, saya bagi faham saya tak kisah sangat. Tapi yang saya bengang ni, dan ramai di luar sana bengang ni, apabila budak rempit macam Hakim Stopa ni adalah seorang ahli politik. Dia macam ada jawatan dalam kementerian apa dah, yang seolah-olah timbul idea nak jadikan Hakim Stopa ni sebagai ikon pemotoran. Yang ni saya marah. Yang ni rasa macam nasib baiklah kan. Rasa nak je keluar perkataan-perkataan kasar maki hamun kepada
dia siapa lah? Alah, dia menteri ke? Betul timbalan menteri ke? Macam tu lah. Nak jadikan ikon. Apa budak ni dah buat? Okay? Selain daripada video-video dia yang menggalakkan rempit, kan, video tak apa-apalah kan. Okay? Lepas tu kan, yang terbaru, saya rasa semalam ke dulu lepas, si Hakim Mustafa ni, dia dijemput oleh sebuah sekolah untuk jadi tetamu bagi motivasi. Boleh tak cikgu-cikgu tu kan? Bukan setakat video, saya nak tengok apa yang Hakim Mustafa cakap ni. Dan apabila dia dijadikan jemputan di sekolah tersebut, so budak-budak sekolah ni akan tengoklah dia punya TikTok. So terpengaruh lah kan. Jadi saya tak faham, zaman sekarang ni dia memang macam tu. Mulut celupa, mulut maki hamun, buat benda tak elok. Tengok macam ni, saya cakap tu terang contohlah kan, Kak Long 7E. Dia terkait, nampak? Satu video saya ni akan terkait Kak Long 7E. Dia maki-maki hamun, lepas tu TV Al-Hijrah panggil. Nasib baik itu rakaman, tidak ditayangkan. TV Al-Hijrah, yang mana TV yang patutnya, ramai cakap patutnya adik yang kerja 7E itu yang patut jadi tetamu. Ini Kak Long 7E yang sekarang mana dia? Senyap kan. Minta-minta saya doakan lah agak berubah lah. Okay. Lepas tu yang hati-hati kan, macam Azwan Ali ni, saya sebut direct, dijadikan sebagai juri ataupun pengacara. Lepas tu macam yang kaya-kaya ni, yang tergedik-gedik kan, macam siapa kan, Datuk Hida ni, cakap tu terang ni, dijadikan juri dengan pakaian yang pelik-pelik kan. Lagi siapa kan? Jadi saya pun tak faham lah kan. Saya rasa kalau saya dah nakkan jadi tetamu, okey, di orang kata di mana di mana-mana stesen TV ke apa ke, mungkin saya lah, anda di luar sana pun akan berebut-rebut untuk buat kerja gila, buat benda-benda viral. Ni ada Datuk Asyukri pun sama ni kan. Ni cakap direct je, buat lagu Kelepur Raya tergedik-gedik dengan si ulat, apa tu, si Sotong dalam video si apa ni, mencirikan bapuk. Lepas tu dipanggil untuk buat keterangan. Apa tindakan SKMM, apa Suruhanjaya Komuniti, apa benda lepas ni kan. Nothing kan. Berapa bulan kita COVID, kita diuji. Bila dah habis endemik macam ni kan, masih tak seduh lagi. Masa PKP itu bukan main lagi. Masing-masing balik awal, okay, duduk rumah kan, solat bersama keluarga. Tapi habis saja dah endemik saja, lupa semua kan. Tak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Banyak kali dalam video saya cakap, saya bukan ustaz, bukan ulama, bukan pendakwah, tapi berpesan kepada diri saya sendiri dan anda di luar sana. Tak salah kan. Okay? Jadi berbalik pada Hakim Mustafa tadi kan, ingat lagi tak kan, saya tengok Hakim Mustafa ni dikaitkan dengan penampilan Long Tiger. Yang Long Tiger pun pernah jadi tetamu di beberapa acara di sekolah pun ada kan. Ni apa semua ni kan. Ramai lagi yang boleh dijadikan sebagai ikon, ramai lagi yang boleh dijadikan sebagai tetamu motivasi di sekolah. Ini saya pun kadang-kadang, bukan apa, saya respect juga dengan Hakim Mustafa ni. Sebab saya pernah tengok YouTube channel dia. Kalau saya barulah 8,000. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Subscribe sekarang. Okey, terima kasih. Kalau saya daripada tahun 2008, subscriber saya tak sampai lagi 10,000. Hanya 9,000 macam tu kan. Bukan, 8,000 lebih, hampir 9,000. 8,800. Hakim Mustafa, dia buat baru berapa tahun saja. Saya daripada 2008, dia baru berapa tahun. Saya rasa 2 tahun ke setahun lebih. 150,000 dia punya subscribe. Bagus budak ni kan. Tapi apa jadi kan? Apa jadi? Dia dijadikan sebagai, orang kata macam konten untuk restoran ni, untuk kedai ni, untuk dan ramai jugalah, saya pun tak faham lah kan, otai-otai dalam dunia pemotoran dan jumpa dia. Okey, macam ni, saya nak select sikit. Sebab saya ingat yang ni, dalam dia nak dijadikan ikon, dalam dia telah pun diundang ke sekolah, ada satu yang cukup menarik, iaitu Ustaz Biliu yang berjumpa dengan dia untuk, ialah Ustaz Biliu itu memang kerja dia semua dia terjah, pusat pelacuran, pusat tempat bapuk, orang India, orang Cina, non-Muslim, semua dia redah untuk buat bantuan, termasuk si Hakim Mustafa ni. Tapi saya tak faham kan, lepas Ustaz Biliu jumpa Hakim Mustafa ni, ingat adalah something perubahan. Tak ada apa. Dan kita perlu ingat, itu adalah salah satu usaha dakwah Ustaz Biliu. Sebagaimana semasa Sajat belum berjaya ataupun belum dapat lari ke Australia, Ustaz Biliu pun ada juga berjumpa dengan Sajat di rumah Datuk Ali Shukri tu tak? Saya ingat lagi video tu. Dan begitu juga dengan basikal ajak, Ustaz Biliu pun dia redah juga kan. Cerita Ustaz Biliu lah, tak, ni biasalah macam tu. Sebab saya punya video dia akan berkait-kait. Okey, dia pimai-pimai macam mana sekalipun, dekat Malaysia ni dia ada dia punya kaitan dia. Nampak kat situ. Jadi entahlah, ini yang mampu saya buat kan. Saya rasa dengan dialog ataupun percakapan ulasan tanpa skrip ni, inilah yang saya rasa saya perlu luahkan. Ini hak saya, ini channel YouTube saya.
Dan apa yang penting, apa yang saya cakap ini, ingat, okey? Saya kena ingat pada diri saya dan anda di luar sana perlu ingat, okey? Buatlah konten-konten, buatlah benda-benda yang apabila kita meninggal dunia nanti, kan? Video macam ni, video anda yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan manfaat itu adalah untuk tatapan anak cucu bila kita meninggal dunia. Ni saya dah ada anak dah, kan? Jadi saya harapkan satu nanti cucu-cucu saya, kan, bila saya dah meninggal, ingat, tak ada sesaat cepat ataupun sesaat lambat apabila malaikat maut menjalankan tugasnya. Jadi sebelum malaikat maut menjalankan tugasnya yang tak lewat, tak cepat walaupun sedetik dan sesaat, buatlah konten-konten yang menarik. Jadi seperti biasa di penghujung video, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.